khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Rashid Salim. Kisah pada malam ini mengenai misteri Sawan Tua. Kisahnya berbunyi begini ya. Semalam, ada seorang pakcik singgah gerai cendol aku. Dia datang bersama anak perempuannya. Kesian aku tengok anaknya terketar-ketar seluruh badan ketika keluar dari kenderaan sambil dipimpin oleh si ayah. Kemudian dia duduk dan memesan 2 mangkuk cendol. Aku pun sediakanlah. Selepas aku hidangkan, pakcik itu pun menyantapnya dan aku pula bertanya, tak nak makan apa-apa ke, cik? Lalu jawabnya, tidak, sebab anaknya tak nak makan apa-apa, cuma nak cendol aja. Katanya lagi, anaknya nak makan cendol, sebab tu dia berhenti. Tapi sebelum berhenti tu, dia tengok keadaan juga. Kalau ramai orang sangat, dia payah nak singgah. Dalam kepala otak aku ni fikir, mungkin faktor PKPP ni kot. Malangnya, sangkaan aku meleset dek satu insiden yang buat aku terkejut. Anak perempuannya seperti tersentak macam tu, sehingga tercampak mangkuk cendol tu. Isteri aku pula cepat-cepat ambil kain lap meja dan hulur tisu dekat adik tu lah. Basah bajunya, tertumpah air cendol tu. Kesian adik tu kan. Pakcik tu minta maaf. Aku cakap tak apa, nasib baik mangkuk plastik katanya. Kalau kaca, pakcik akan ganti balik, ucapnya. Aku jadi serba salah. Buat apa nak minta maaf? Benda tak sengaja kan? Selepas tu, dia minta kira dan bawa anaknya masuk dalam kenderaan. Dia datang semula ke aku, minta maaf lagi sekali tentang anak bongsunya. Aku pun tanyalah dia, dah lama ke dia berkeadaan macam tu? Pakcik tu kata, ada sejarahnya. Aku menunjukkan minat nak tahu. Pakcik tu duduk. Aku pun ikut duduk juga. Tak tahulah sama ada buatan orang atau tak, tapi masa dia sekolah dulu, dia ni murid pintar, katanya. Aku pun tanya, di mana anaknya bersekolah? Lalu disebutlah akan nama sekolah tu. Oh, memang sekolah tu merupakan sekolah elit. Dek minat nak tahu, aku ajukan beberapa soalan. Apa tanda-tanda awal? Dan dijawab anaknya sering tersentak seperti kena serangan saraf. Ada kalanya merentap sesuatu tanpa sedar. Dia khawatir, lalu bawa pergi jumpa doktor. Doktor hanya bilang anaknya alami penyakit saraf dan sarankan juga ikhtiar berubat kampung. Kawannya ada beritahu bahawa anaknya lain macam. Bermula dari situ, pantang dengan perubatan tradisional. Dia akan bawa pergi sehinggalah keadaan semakin lama semakin memburuk. Susah nak berjalan, katanya. Anaknya dikatakan terkena sawan tua sebab gaya gerak badan seperti orang tua yang keuzuran. Aku rasa pelik. Mesti ada sebab jadi macam tu. Aku cuba korek lagi. Masa sekolah dulu, ada pergi mana-mana tak? Lalu dia jawab, ada. Pergi kamp perkemahan masuk hutan. Anaknya beritahu ada orang yang tak dikenali bagi cincin kepadanya dan memang cincin tu ada dipakai di jarinya. Dek kerana risau, si ayah buang macam tu aja. Semenjak itu, kelakuan anaknya mula aneh. Tak mau solat dan mengaji. Namun, si ayah tetap ikhtiar. Dia juga mengadu. Sejak kematian isteri, dia agak sukar menguruskan anaknya, tetapi tetap ditunaikan tanggungjawab meskipun di usia yang entah berbaki berapa lama lagi. Kesian pakcik ni. Aku mendengar suara anaknya bercakap bila ditanya pakcik tu, "Kem tu ada main kayak kan?" Main kayak, sungai, kemah dalam hutan, dapat cincin." Macam itulah lebih kurang suara anaknya. Dari usia 16 tahun sehingga membawa ke usia 25 tahun. Bayangkanlah,
Sudah berapa lama penyakit misteri itu bersarang dalam sarafnya? 9 tahun. Menurut ayahnya, anaknya selalu bangunkan dia tengah-tengah malam. Ayah, dah subuh. Setiap 2 jam sekali digerakkan bangun. Sampai jenuh ayahnya melayan. Nampaknya si anak sukar tidur. Apalah yang selalu datang mengganggu fikirannya? Siapalah yang bagi cincin tu padanya? Aku sendiri tak punya jawapan. Hutan banyak menyimpan misterinya tersendiri. Sama-samalah kita doakan ya, semoga anaknya sembuh seperti sedia kala. Amin. Sekian. Saudara, kisah yang kedua ini pula juga daripada Rashid Salim. Kisah bertajuk Tapak Rumah Berhantu. Sedang aku siap menggoreng pisang, aku nampak kelibat Kamal turun dari keretanya. Dia datang dekat. Aku pergi sambut. Kalau ada red carpet, aku dah hampa dah. Bertanya khabar kami berdua. Lamalah kau tak update cerita seram kat page kau. Kamal tepuk-tepuk bahu aku. Aku hadapi kekangan waktu. Busy berniaga selepas cuti panjang musim PKP ni. Balik je badan dah penat. Faham-faham je lah. Busy kat gerai ni. Aku duduk. Kamal pun duduk dekat meja aku. Tak nak order cendol ke? Dia nak lah. Kalau kau tak ada idea, mes ni. Aku nak cerita sikit ni. Tunggulah, aku buatkan cendol untuk kau dulu. Balasku sambil bangun dan buatkan dia cendol. Usai itu, aku duduk semula. Kamal kacau dalam mangkuk cendol dengan sudu disisipnya. Jelas tersungging kenikmatan pada wajahnya. Sedap cendol Rashid Salim ni. Perkenal cendol di waktu dini hari panas. Terbaik. Aku pun apa lagi? Minta dia story lah. Begini Syed. Pada satu malam tu, selepas kenduri doa selamat naik rumah baru, satu family ni kena usik. Lepas buat majlis kesyukuran pun ada benda halus ke? Apa pasal pula tak ada? Kalau nak kata hebat, Iblis pun hebat dalam mengaji kitab. Cuma mereka terpesong je, tetapi tak mungkir janji dengan Tuhan. Berjanji akan terus menyesatkan anak cucu Adam sampai kiamat, katanya. Aku pun mengangguklah. Kemudian aku minta disambung. Mereka nampak bayi merangkak-rangkak. Selepas tu hilang. Bola tergolek-golek, lepas tu hilang. Dan malam berikutnya terdengar pula suara tangisan bayi, sedangkan dalam keluarganya mana ada bayi. Hantu bayi? Soal aku. Kamal mengangguk. Ada malam tu pula, si ibu ni termimpi tengah susukan bayi tu. Anaknya pula ada bermimpi bermain-main dengan bayi tersebut. Si ayah pula main cak-cak. Seolah-olah ada ahli baru dalam keluarga mereka. Anaknya 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan histeria. Selepas tengok cermin, ada budak bertinggi atas bahunya. Aku semakin kusyuk mendengar. Lama-kelamaan, mereka tak tahan dan pergi jumpa orang arif. Selepas tu, mereka diberitahu oleh orang arif tu bahawa ada mayat bayi tertanam di tapak rumah tu. Beritahu Kamal. Aku tanyalah, lepas tu apa jadi? Mereka jumpa tak mayat bayi tu? Kamal kata tak jumpa. Mereka pun pindah, tak duduk situ lagi. Aku tanya lagi, kenapa orang yang arif tu tak mengesan lokasi bayi tu ditanam? Dah duduk bawah tapak rumah, nak kena korek rumah tu semua. Tak lain dan tak bukan, ini kes pembuangan bayi. Itulah kan, kesian. Aku menggiling. Kamal pun sambung minum cendol. Aku sedih. Tergamaknya buang bayi. Tapi itulah, aku tak tahu kisah sebenar di sebalik pembuangan bayi itu. Hanya itu saja yang Kamal cerita. Sekian.